Baik, kali ini saya akan membawakan tutorial bagaimana membina ulasan dengan mudah. Bersama saya, Cikgu MHS. Baik. Untuk standard kandungan pembelajaran kali ini 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran ialah memahami dengan menggunakan pelbagai kata nama khas dengan betul mengikut konteks. Maknanya fokus kita pada hari ini ialah memahami dan menggunakan kata nama khas. Untuk pembelajaran kali ini, saya menggunakan bahan dari buku teks Bahasa Melayu tahun 6, muka surat 14 yang bertajuk Malam Jalinan Kasih. Baik, kita lihat apa arahan yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada kali ini. Arahannya ialah menulis ulasan dengan menggunakan kata nama khas dengan betul. Ya, seperti yang dimaklumkan tadi, standard pembelajaran kita ialah memahami dan menggunakan kata nama khas dengan betul. Jadi, kita akan bina ulasan dan pastikan ulasan itu menggunakan kata nama khas dengan. Ada dua perkara penting yang untuk kita ambil kira sewaktu kita hendak membina ulasan. Baik, yang pertama kita perlu pastikan ulasan kita mempunyai ayat tersurat. Apa yang dimaksudkan dengan ayat tersurat? Ayat tersurat ialah ayat yang terdapat dalam petikan, iklan, gambar dan sebagainya. Baik, dan yang kedua ialah ayat tersirat. Apa maksud ayat tersirat? Ayat tersirat ialah ayat atau idea yang dihasilkan oleh murid sendiri. Baik, dua perkara ini mesti ada dalam ulasan yang kita hendak buat. Kenapa? Kerana barulah ia akan memenuhi kriteria permarkahan yang dianjurkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Baik. Kita akan lihat ini bahan yang kita gunakan untuk membina ulasan. Baik, sebelum kita bina ulasan, memandangkan fokus utama kita tadi ialah memahami dan menggunakan kata nama khas dalam konteks yang betul. Jadi, kita cuba kenal pasti dahulu kata nama khas yang terdapat dalam bahan yang kita pilih tadi. Baik, yang pertama, Januari. Ya, Januari adalah kata nama khas bagi bulan. Baik, yang kedua kalau kita lihat ni Dewan Seri Rakyat. Okey. Baik. Dewan Seri Rakyat. Baik. Seterusnya ialah Malam Jalinan Kasih. Okey. Baik. Bagaimana kita nak kenal pasti kata nama khas? Baik, salah satu caranya ialah dengan melihat permulaan perkataan. Biasanya akan ditulis dengan huruf besar pada setiap awal perkataan. Baik. Kemudian kita juga boleh lihat nasi biryani ayam jalinan kasih. Okey. Ya, di sini dalam menu. Kemudian ada juga jus mangga harum manis. Okey. Dan sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa lagi kalau kita lihat bahagian ini semua adalah kata nama khas. Kerana ini nama makanan yang terdapat dalam menu untuk majlis ini.
Baik, seterusnya Tan Sri Azman bin Ali di mana? Itu kalau kita lihat di bahagian senarai undangan khas. Begitu juga Datuk Koh Lian Seng. Ini juga adalah kata nama khas, kata nama khas bagi manusia. Ya, di mana? Kalau kita lihat ada 8. Ya, tapi kita cuma senaraikan beberapa sahaja nama uh, sebagai contoh untuk kita kenal pasti kata nama khas ya, dalam atau cara ini. Baik, satu lagi yang ketua ya, kita kena pastikan bahawa untuk kata nama khas setiap awal perkataan mestilah ditulis dengan huruf besar. Ya, kalau anda lihat ya, contoh-contoh yang kita pilih tadi daripada bahan, semuanya pada pangkal perkataan ditulis dengan huruf besar. Baik, kita lihat pula bagaimana kita uh, hendak membuat ulasan ya, bagaimana permulaan ya, proses kita untuk membina ulasan supaya proses itu nampak mudah ya. Kerana sebenarnya bahan yang disediakan biasanya akan memberikan kita isi untuk kita bina ulasan. Tapi seperti yang diberitahu tadi, pastikan ada dua perkara. Yang pertama, ayat tersurat dan yang kedua, ayat tersirat. Baik, untuk pendahuluan. Baik, pendahuluan kita boleh ambil dari bahagian pengenalan iklan malam jalinan kasih ni ya. Contohnya kita boleh gunakan tarikh dan tempat. Okay, apa contoh ayat yang kita boleh bina? Kita ada Januari 2, kita boleh letakkan tarikh apa-apa, tarikh kerana dikosongkan di situ ya. Dan ini contoh ayat ni. Ya, malam jalinan kasih telah diadakan pada 21 Januari 2021 di Dewan Seri Rakyat. Ini adalah ayat tersurat. Kerana ayat ini ataupun bahan isinya kita ambil ya, daripada iklan atau cara ini. Okey. Kemudian biasanya pendahuluan kita akan bina 2 ayat ya, sekurang-kurangnya. Dan ayat kedua sebaik-baiknya kita galakkan murid untuk bina ayat sendiri. Maksudnya ayat yang tiada terdapat atau terlihat dalam iklan yang memerlukan murid melontarkan idea mereka sendiri. Contoh saya beri di sini. Baik. Tujuan majlis itu diadakan adalah untuk merapatkan hubungan persahabatan sesama mereka. Kalau kita lihat ayat ini, tiada pun disebut tujuan majlis ini diadakan dalam iklan. Bermaksud ini adalah ayat tersirat, di mana ayat ini adalah lontaran idea murid sendiri. Jadi kita telah memenuhi 2 syarat, ya, ayat tersurat dan ayat tersirat. Baik, untuk bahagian isi, kebiasaannya bahagian isi kita akan kemukakan 4 isi ya, 4 isi yang kita ambil ya, kita ambil 100% daripada atau cara ataupun daripada iklan yang diberi. Ya, untuk isi kita boleh menggunakan 100% yang terdapat dalam bahan kita. Baik, contoh yang pertama kita guna. Baik, kita lihat di mana ya, contoh ayatnya. Malam jalinan kasih bermula dengan ketibaan para undangan pada jam 7.30 malam. Okey. Baik. Ini kita boleh lihat di kita ambil satu bahagian untuk kita
Jadikan ayat yang lengkap dan menjadi isi yang pertama. Baik, untuk isi yang kedua, kita boleh gabungkan. Contohnya, kita lihat ada uh, beberapa acara yang diadakan. Contohnya di sini masih saja ada jamuan dan kedua ada tayangan video. Jadi kita boleh gabungkan menjadi satu ayat isi yang kedua. Apa contohnya? Okay. Antara acara yang diadakan ialah reklamasi sajak, jalinan kasih, jamuan dan tayangan video. Ini isi yang kedua. Untuk isi yang ketiga, kita boleh sentuh bahagian menu. Ya. Bahagian menu seperti yang kita lihat. Ya. Ada lebih kurang 6 menu disediakan. Ya. Tapi tidaklah bermakna kita akan senaraikan ke 6 menu. Tidak. Kita hanya boleh pilih ya 2 atau 3 menu untuk kita jadikan ayat yang lengkap. Okey. Jadi untuk ini di bahagian menu kita jadikan dia isi yang ketiga. Okey, ini isi yang ketiga. Okey. Tadi ini isi yang pertama. Okey, ini isi yang kedua. Okey, jadi yang menu kita jadikan isi yang ketiga. Baik, bagaimana kita boleh bina ayat yang ketiga? Contoh, ya. Menu yang disediakan seperti nasi biryani ayam jalinan kasih, jus mangga harum manis, acar buah puteri dan sebagainya. Ini kita sebut 3 saja sudah memadai. Tak perlu sebut ke-6 menu tadi, ya. Dan pastikan oleh kerana nama makanan itu adalah nama khas, pastikan kita menulis setiap pangkal perkataan nama makanan itu dengan huruf besar. Ya. Lihat, ya. Tengok. Ya, ditulis dengan huruf besar ya. Ya, ayam, jalinan dan ini. Jadi setiap pangkal perkataan ditulis dengan huruf besar. Baik. Untuk isi yang keempat, kita boleh ambil bahagian senarai undangan ni untuk dijadikan isi yang keempat. Tapi kalau kita lihat ada 8 senarai tetamu ni undangan khas. Tapi tidaklah bermakna kita kena senaraikan ke 88. Seperti menu tadi, kita hanya perlu senaraikan 2 atau 3 sudah memadai untuk kita jadikan ayat untuk isi yang keempat. Baik. Contoh ya, ayat yang kita boleh buat ialah antara senarai undangan khas terdiri daripada Tan Sri Azman bin Alif, Datuk Koh Lian Seng dan Datuk Zainal bin Arif. Kalau kita ikut dalam senarai, ya, ada Meja Besar alias bin Ali, ada Tuan Ali Jamal, ya, Cik Suresh, Puan Chai Mehua dan Cik Nurihan. Tidaklah bermakna kita nak kena senaraikan kesemua, tidak. Okey. Tapi yang penting di sini ialah pastikan oleh kerana ini adalah nama khas, nama orang itu adalah nama khas, maka pastikan kita menulis setiap pangkal perkataannya kita tulis dengan huruf besar. Ya, semua yang kita tulis dengan huruf besar. Itu adalah nama khas. Baik. Seterusnya untuk bahagian penutup. Okey, kita dah ada pendahuluan, kita ada isi, 4 isi dan kita ada penutup. Untuk penutup biasanya kita akan buat kesimpulan. Dan sebaiknya bahagian penutup oleh kerana dah bahagian isi kita dah gunakan sepenuhnya daripada bahan iklan yang ayat-ayat yang terdapat dalam bahan kita. Untuk bahagian penutup sebaik-baiknya galakkan murid untuk buat kesimpulan sendiri dari apa yang mereka faham tentang iklan ataupun acara yang mereka lihat. Jadi mereka buat kesimpulan sendiri dan secara automatik itu adalah ayat tersirat. Okey, apa contohnya kesimpulan yang kita boleh buat? Baik. Contohnya kesimpulannya majlis ini telah mencapai matlamat penganjurannya. Jadi ini kita anggap sebagai lontaran idea daripada murid sendiri kerana tiada, ya, ayat ini tiada terdapat dalam bahan yang kita gunakan, maka
iktiraf sebagai ayat tersirat. Okey, bila kita dah selesai untuk proses membina ulasan, kita kena pastikan ulasan yang kita buat dalam bentuk perenggan. Okey, jom kita lihat ulasan yang sepatutnya anak murid kita buat berdasarkan bahan yang diberi. Baik. Jika kita tengok tadi bahagian ulasan, bahagian pendahuluan, kita ada 2 ayat. Kita gabungkan dia menjadi satu. Okey, menjadi satu perenggan. Majlis Jalinan Kasih telah diadakan pada 21 Januari 2021 di Dewan Seri Rakyat. Tujuan majlis itu diadakan adalah untuk merakatkan hubungan persahabatan sesama mereka. Baik, pendahuluan jadikan ia satu perenggan dan adalah tepat kalau kita perenggan yang pertama adalah ayat pertama tidak dijarakkan, ayat pertama, ayat di barisan pertama tidak dijarakkan ke tengah, yang betulnya ialah sebaris, di tepi. Tapi di perenggan kedua, barulah kita jarakkan ke tengah sedikit dan kita gabungkan keempat isi yang telah kita bina tadi menjadi satu perenggan. Contoh, Majlam Jalinan Kasih bermula dengan ketibaan para undangan pada jam 7.30 malam. Antara acara yang diadakan ialah deklamasi sajak Jalinan Kasih, jamuan dan tayangan video. Menu yang disediakan seperti nasi biryani ayam Jalinan Kasih, jus mangga harum manis, acar buah puteri dan sebagainya. Antara senarai undangan khas terdiri daripada Tan Sri Azman bin Alif, Datuk Oh Lian Seng dan Datuk Zainal bin Arif. Jadi ini bahagian isi. Perenggan yang kedua. Dan bahagian penutup ialah perenggan yang ketiga. Jadi kesimpulannya majlis ini telah mencapai matlamat penganjurannya. Maka lengkaplah sudah ulasan kita. Jangan proses yang telah saya tunjukkan tadi. Maka saya rasa proses ini agak mudah untuk dipahami oleh murid. Jadi berfaedah, amat berfaedah kepada murid-murid dan semoga ianya juga bermanfaat kepada guru-guru jika ingin menggunakan bahan ini. Silakan, sila, tak ada masalah untuk kongsi dan semoga ia bermanfaat kepada guru-guru dan juga kepada murid-murid. Jangan lupa like dan subscribe My Sana Sini Channel supaya saya akan menghasilkan, sebagai semangat untuk saya menghasilkan video-video PC yang lebih berkualiti pada masa akan datang. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang dengan bahan-bahan pengajaran yang lain. Kita jumpa lagi. Bye.